Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa ta'alayna bi ma'rifatil 'ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Faslun, ini suatu fasal. Disebut faslun, ini suatu fasal. Apa dia? Iaitu pada menyatakan segala fardu wudu. Kita sedia maklum bahawa wudu itu adalah syarat bagi solat. Syarat bagi solat itu ialah adanya wudu. Sila. Jadi apakah wudu ini rekaan manusia? Tidak mungkin. Wudu ini ada di dalam surah An-Nisa, ya. Allah menyatakan wa idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq. Al-ayat. Apabila kamu nak mendirikan sembahyang, maka hendaklah kamu faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu, wa aydiyakum, dan tangan kamu, ila marafiq, sampai ke siku. Ada. Maknanya itu nak menunjukkan wudu ini bukan fikiran manusia, ya, bukan fikiran manusia, tetapi dia adalah dipanggil amrun ta'abbudi, ya, amrun ta'abbudi. Maknanya urusan yang kita patuh dan taat tanpa soal, ya. Urusan yang kita patuh taat tanpa soal sebagai hamba. Allah Ta'ala kata, apabila kamu nak mendirikan sembahyang, maka faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiq, basuhlah muka kamu dan tangan kamu sampai ke siku, ya. Ayat itu ada sambungannya. Itu nak menggambarkan wudu bukan rekaan manusia, tapi dia adalah perkara yang datangnya daripada Allah di dalam surah An-Nisa. Ya, saya tak ingat ayat berapa. Lebih kurang ayat 100 lebih, bercerita tentang wudu ini tadi, ya. Bercerita tentang wudu. Tuan-tuan, Nabi kenal umatnya ialah dengan wudu lah di padang mahsyar, ya tak? Sehingga para sahabat bertanya, macam mana ya Rasulullah nak kenal umat? Jadi Nabi kata kesan-kesan wudu yang ada pada tangan, pada kaki, ya tak? Dan juga pada dahi, ya tak? Ya, pada dahi ada kesan dipanggil ghurratul muhajjalin. Ada nampak putih di sini, nampak putih di sini, nampak putih di dekat buku lari. Itulah umatku, kata, ya, kata Nabi. Sebab itulah kita tidak lepas, ya, daripada wudu, ya. Jadi menyatakan segala fardu wudu ada dalam ayat tadi lah. Ya, ayat tadi sebut maknanya tentang muka, tangan. Famsahu bi ru'usikum. Ru'us, apa makna ru'us? Kepala. Tapi kepala dia tak sebut basuh, disebut famsahu, masaha, yamsahu, maknanya sapu, ya, sapu. Kemudian wa arjulakum, arjul, kaki. Kaki bukan sapu, kaki basuh. Apa buktinya? Baringnya arjula, bukan arjuli. Kalau arjuli sapu, sebab dia aqaf kepada famsahu bi ru'usikum. Kalau kita baca wa arjuli, bermakna bahawa kaki pun kita sapu. Dan kita baca wa arjula, maknanya kaki adalah basuhan, bukan sapuan. Dengan sebab baring, itu kita dapat kesan bahawa kaki bukan sapu, sebaliknya kena basuh. Sebab baring itu, baringnya sama dengan maknanya faghsilu wujuha. Kemudian arjulakum, baring atas, bukan baring bawah. Kalau baring bawah disapu, baring atas dibasuh. Itulah peranan baring ni. Ilmu nahu, kalau tak ada ilmu nahu memang tak lepas lah.
nak baca baris-baris tu, nak baca baris-baris tu. Jadi peranan ilmu nahwu, insya-Allah kita cubalah kemukakan ilmu nahwu ni. Ada malam-malamnya yang kita akan mengaji ilmu nahwu kita dan sahabat-sahabat kita yang ada berkesempatan untuk mengaji insya-Allah ilmu nahwu kita. Jadi segala yang fardu dalam mazhab kita masukkan niat itu fardu. Kita masukkan tertib itu fardu. Ya tak? Jadi maknanya innamal a'malu binniyat, berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat. Tertib itu pun kita masukkan dalam fardu sebab berdasarkan ayat tadi An-Nisa menceritakan mula-mula muka, tangan sampai ke siku, kepala, kaki. Dalam mazhab kita tertib itu sebagai daripada fardu. Niat dalam mazhab Hanafi tidaklah menjadi wajib dan tertib tidaklah menjadi kewajiban. Dalam mazhab mereka maknanya kalau tidak tertib pun tak apa. Maknanya nak basuh mana-mana dulu pun yang penting basuhlah anggota wudu, yang mana dulu pun tak apa. Itu mazhab Hanafi. Dari mazhab kita tertib adalah sebahagian daripada fardu. Dan setengah daripada syarat. Tengok, saya dah sebut kemarin ada beza antara syarat dengan rukun. Syarat sembahyang adalah sesuatu yang di luar sembahyang. Berbeza dengan rukun sembahyang adalah sesuatu yang menjadi sebahagian daripada sembahyang. Itu rukun sembahyang, sesuatu yang menjadi sebahagian daripada sembahyang. Tapi kalau wudu dia bukan rukun, dia bukan rukun sembahyang, dia adalah syarat. Syarat ni ialah sesuatu yang di luar sembahyang. Ada orang punya wudu tapi tidak sembahyang misalnya. Ya tak? Sebab barangkali belum masuk waktu, tapi dia ada dalam wudu. Jadi wudu bukan sebahagian daripada sembahyang, dia syarat sembahyang. Syarat ialah sesuatu yang di luar. Adapun rukun adalah sesuatu daripada sebahagian, daripada sembahyang itu sendiri ataupun zat. Nah, itu dalam ilmu usul. Dia nak tahu beza syarat, beza rukun, beza batal, beza fasad. Dia ada fasad, nikah yang fasad, nikah yang batal. Dia nak beza itu dalam ilmu usul fiqh ni. Itu dia dalam ilmu usul fiqh. Insya-Allah nanti kita tengok Dan kalau sembahyang itu sembahyang mayat atau sujud tilawah atau sujud syukur sekalipun, dia merupakan sujud. Kiblat tak ke mana, aurat tak ke mana, ada yang sembahyang ke tak ada sembahyang ke, ataupun lepas saja akad nikah ni tadi. Dia pun sujud syukur, tapi masalahnya dia pergi acara membatalkan ayat sembahyang. Mikir nak sujud syukur apa, dah mikir cium dahi dia. Sudah. Teman mazhab Hanafi dia tanya, kanan ke? Kalau itu mikir tinggi dah, mikir tinggi dah sebab mikir mazhab Hanafi dia dah. Dia nak sujud syukur kerana syukur sekali je. Aku terima akan nikah. Aku terima akan nikahnya. Aku terima akan nikah Siti Zubaidah binti Harun Ar-Rasyid dengan mas kahwinnya sebenarnya. Sekali je. Itu dah dah sekali je dah. Lepas tu dia pergi pula acara pembatal sembahyang. Itu baru nak sujud syukur. Mana baunya? Orang sujud dia terus. Tidak tanda bersyukur kerana dapat juga ada penantian. Maklum dah bertunang sampai 3 tahun. Kan? Kenapa ada budak tu ngaji lagi le, betul dia dapat kerja le, betul dah nunggu 3 tahun ni dah. Jadi maknanya sujud syukur sekalipun atau sujud tilawah sekalipun. Sujud tilawah ni maknanya sujud sejadah. Sujud tilawah maknanya sujud sejadah sekalipun, maknanya kena ada ayat sembahyang. Katalah kita tengah baring-baring, ada ayat sembahyang. Kita tengah baring-baring nak tidur, ada ayat sembahyang. Tiba-tiba dengar orang baca wasjud waqtarib. Ada orang kata baca kalla la tuti
tuti'hu wasjud waqtarib. Sekali-kali tidak, jangan taat kepada Abu Jahal dan seumpamanya. Bahkan wasjud, sujudlah kepada Allah. Waqtarib, hampirkan diri kepada Allah. Kita pun terus bangun, kita pun sujud sejadah, sujud tilawah. Pasal di hujungnya dia suruh wasjud, sujudlah. Waqtarib. Jadi kita kena dia sembahyang tu, kena tahu kiblat, kena menutup aurat, barulah kita dapat pahala sujud tilawah atau sujud syukur atau sembahyang mayat pun kena. Maknanya kita ada lagi, kita ada kita itu tadi kita baru dapat kitabnya, kita itu tadi. InsyaAllah yang belum dapat kitab belum dapatkan. Sekalipun sujud syukur sekalipun. Jadi kadang pemain-pemain bola Mesir dia alhamdulillah dia suka sujud syukur, tapi kadang-kadang tak tentu kiblat. Mudah dia bersujud ke dia berbalik, mudah dia bersujud ke dia berbalik ya. Jadi kena faham di mana kiblatnya dah. Bagi juga dah mau sujud syukur tu kan. Baik, jadi dikata apa di situ, syarat sembahyang itu ya, maknanya ialah syarat sembahyang iaitu wuduk tadi ya, wuduk tadi. Mengambil wuduk iaitu bersuci daripada hadas yang kecil. Nawaitu rafa'al hadas al-asghar ya. Aku berniat untuk mengangkat hadas kecil. Nawaitu itu aku berniat. Kita ni kadang-kadang guna perkataan nawaitu tak betul. Dia tu nawaitu. Dia tu nawaitu tak betul. Nawaitu tu aku berniat. Kamu kata dia, itulah dia, kamu yang kena. Jadi nawaitu saja aku berniat rafa', mengangkat hadas. Sebab hadas itu menghalang kita untuk sembahyang. Hadas itu menghalang kita untuk rukuk dan sujud. Hadas itu menghalang kita untuk, maknanya kita kata takbir. Jadi angkat halangan itu. Hadas itu sebenarnya ialah hail. Hail itu ialah halangan. Ada hadas besar yang menghalang kita, besar halangannya. Ada hadas kecil yang menghalang kita, itu kecil halangannya. Dibagi hadas asghar, hadas akbar. Ya, rafa'al hadas al-asghar lillahi ta'ala, itu maknanya nawaitu kita. Ataupun mungkin ada orang berniat nawaitul wudu, ya tak? Ataupun apa dipanggil ya, saja aku ambil wudu istibahan lis-salat, untuk mengharuskan sembahyang, untuk mengharuskan sembahyang, untuk mengharuskan pegang Quran. Nawaitul wudu istibahah li mashil Quran, saja aku ambil wudu untuk mengharuskan pegang Quran, saja aku ambil wudu untuk maknanya lis-salat, mengharuskan sembahyang. Apa orang yang jenis niat begitu tu, dia tak niat rafa'ul hadas? Orang yang jenis sentiasa berhadas, orang yang jenis kencing tak betul, orang yang jenis istihadah, yang ada di dalam. Jadi yang ini kita tidaklah niat untuk rafa'ul hadas, sebab dia sentiasa berhadas. Kenapa? Ada dia kencing tak lawan, baru lepas bersihkan diri, baru lepas pakai pampers, nak ambil air sembahyang, udah keluar pula weh. Nasallallahu al-afwa wal afiyah. Moga Allah memberikan afiat kepada kita ya. Masalah dia tak kencing tak lawan. Jadi dia itu nak angkat hadas. Macam mana dia itu daimul hadas? Daim itu maknanya sentiasa. Daimul hadas. Macam mana nak rafa'al hadas? Habis macam mana ni? Nawaitu wudu istibahah lis-salat, saja aku ambil wudu untuk mengharuskan sembahyang, bukan untuk mengangkat hadas. Sebab dia itu sentiasa berhadas, membuatnya penyakit tuan dan perempuan. Jadi niat dia tu bukan rafa'il hadas, sebab hadasnya dah ada sentiasa dengan dia. Habis dia panggil istibahah, mengharuskan sembahyang. Saja aku ambil wudu untuk mengharuskan sembahyang ya. Jadi dikata di situ mengambil wudu iaitu
bersuci daripada hadas yang kecil, dan adalah segala serupa juga dalam kes wuduk, iaitu memperbaharui wuduk. Ada orang dia ada wuduk tapi memperbaharui wuduk, itu jangan niat rafa'ul hadas, sebab dia mana ada hadas, dia memperbaharui dia. Wuduknya ada lagi, atau rasa nak segar sikit, ya, maka nawaitu tajdid al-wuduk, saja aku berniat memperbaharui wuduk lillahi ta'ala. Nawaitu ya tajdid al-wuduk lillahi ta'ala, saja aku berniat untuk memperbaharui wuduk kerana Allah Ta'ala. Nak kata rafa'ul hadas tak boleh, sebab dia hadasnya tak ada lagi, sebab dia ada lagi wuduk, tinggal lagi dia bagi nak memperbaharui wuduk. Jadi dia tak boleh niat rafa'ul hadas. Aku pula nak angkat hadas, dia tidak berhadas. Atau niatnya saja aku berniat untuk memperbaharui wuduk lillahi ta'ala. Itu berkaitan dengan maknanya niat itu tadi, ya. Dan adalah segala rukun wuduk itu 6 perkara. Pertama, niat, supaya dapat dibezakan di antara adat dengan ibadat. Kalau tak ada niat, dia jadi adat. Bila kita tengok ayam, kita pun basuh muka, ya tak? Katalah macam kita cowboy, cowboy, ya tak? Kan cowboy, ya tak? Hulu kain dia naik kuda, tiba-tiba nampak ayam, turun kuda, turun kuda, basuh tangan, basuh muka, basuh tangan. Itu adat. Supaya dia menjadi ibadat, kena ada niat. Ya, kena ada niat, ya. Atau kita jumpa sikit, hari hangat hijau pula tu, kita pun basuhlah muka, basuh tangan, hangat hijau. Itu adat. Macam mana supaya dia transform, ya tak? Dia berubah menjadi ibadat. Itu peranan niat, ya tak? Peranan niat ni jangan buat main, ya tak? Kita minum air, tiba-tiba niat kita nala muka, benda lega, kinis tau, tak pasal-pasal dia dapat dosa, ya tak? Dia bersama isteri dia, tiba-tiba dia pasang niat bersama dengan tunangan dia, habis, ya tak? Tak pasal-pasal dapat dosa. Jadi jangan buat main niat, ya tak? Jadi dia kata di situ, jaga 6 perkara. Pertama, niat, bersuci bagi sembahyang atau umpamanya. Atau umpamanya maknanya kita bersuci untuk memegang Quran misalnya, ya tak? Kita bersuci untuk tawaf misalnya. Ya, dia seumpamanya tu seumpama sembahyang. Jadi seumpamanya tu maknanya, contohnya nawaitu wudu lil tawafil ifadah misalnya. Ya tak? Saya aku ambil wudu untuk tawaf ifadah. Tawaf ifadah ialah tawaf rukun. Ya, tawaf ifadah ialah tawaf rukun. Fa idza dikata dalam surah, dalam Quran bagaimana diceritakan afattum, ya, maknanya ifadah. Daripada ifadah timbullah intifadah, limpahan. Ya, ifadah itu maknanya tawaf, limpahan manusia. Daripada ifadah timbullah intifadah, maknanya limpahan kebangkitan rakyat umat Islam Palestin, ya tak? Jadi dipanggil intifadah, ya, intifadah, limpahan, ya tak? Limpahan penentangan terhadap pihak berkuasa, maknanya kita kata Yahudi dan sebagainya, ya tak? Intifadah. Jadi dia mungkin ambil wudu untuk tawaf. Itu yang dikatakan seumpama, ya tak? Tolong kalau mana yang rasa sangkut-sangkut tu, tolong, ya? Boleh sama-sama. Saya pun tak ada baca ni, baru nak baca, ya tak? Kita tak mana pula, ya tak? Kadang balik cepat tadi, kebetulan tafsir surah Yusuf di surah Salah tadi, sudah terlajar, sedap benar pula hasilnya, ya. Dan makna niat pada syarak, ya, makna niat pada syarak iaitu qasad. Qasad ni maknanya apa kan? Keazaman, dan kita kata bukan sekadar lintasan, ya, bukan sekadar lintasan, ya. Kalau lintasan itu bukan qasad, lintasan itu Arab panggil khawatir. Khawatir itu khatirah, khawatir itu lintasan hati. Kan orang Melayu kata khawatir, jangan khawatir. Jangan ada benda lintasan hati itu. Dia tu khawatir. Khawatir itu jangan arah. Iaitu khawatir, makna lintasan. Hati itu mula berlabuh, terlintas macam-macam. Ya tak? Terlintas macam-macam.
Itu dipanggil khawatir. Tapi ini bukan sekadar lintasan, ini sudah menjadi qasad. Ini sudah jadi dipanggil intention, ya, menjadi satu intention. Maknanya suatu yang telah ditetapkan dalam hati seseorang, ya. Maknanya ini persoalan hati, ya. Qasad ini persoalan hati. Satu hal keadaan qasad berserta dengan berserta itu maknanya muqtarinan, ya, berserta itu maknanya ialah muqtarinan bil fi'li. Sebab itu kita pasang niat itu semasa kita membasuh muka yang fardu, bukan masa kita kumur, bukan masa kita masuk air dalam hidung. Sebab itu bukan fardu. Itu bukan fardu, itu sunat wudu. Jadi yang fardu tu, itu masa itulah kita pasang niat tadi, niat untuk mengambil wudu bagi maknanya mengharuskan sembahyang ataupun nawaitul wudu ataupun nawaitul rafa' al-hadas, itu kita qasadkan dalam hati kita semasa membasuh anggota fardu yang pertama, ya, anggota fardu yang pertama. Dikatakan qasad itu hendaklah muqtarinan bil fi'li, beserta dengan diperbuatkan sesuatu itu. Sebab apa Imam Syafi'i tekankan benda ini? Supaya maknanya serius berbuat, ya, serius kita berbuat sesuatu. Sebenarnya niat itu ada dalam rumah lagi, ya tak? Niat itu ada dalam rumah lagi, tetapi dia tidak muqtarinan bil fi'li. Jadi maknanya kehendaknya ialah hendaklah muqtarinan bil fi'li. Bila kita basuh di muka, masa itulah kita memasang niat supaya nampak seriusnya benda itu hadir hati kita dengan apa yang kita buat. Katalah kita dalam kelas, kan, ataupun baru saya ikut serta dalam satu majlis akad. Tiba-tiba maknanya dah habis dia ucap qabul itu, ditanya pada saksi, saksi adik pula dah. Dia kata saksi, katanya benar saksi RM20 dia ranik pula dah mati. Sebab itu dikatakan saksi itu orang yang jelas pendengarannya, ya tak? Jangan saksi yang tak mau pendengar, ya tak? Nanti ambil itu saksi tak mau pendengar. Kawan bila dah habis akad, lepas tu ditanya, ya tak? Apa nama? Benar. Betapalah maknanya qasad muqtarinan bil fi'li, itu maknanya buat sesuatu itu mesti diiringi dan disertakan dengan perbuatan itu, nak menunjukkan maknanya kita kata kesungguhan, ya, nak menunjukkan kesungguhan berbuat itu bukan main-main, ya. Jadi dikata diperbuatkan beserta dengan diperbuatkan, muqtarinan dalam bahasa Arab panggil muqtarinan. Muqtarinan itu dia iqtiran. Iqtiran itu kiran. Kan kiran itu beserta, haji kiran. Kan beserta, ya? Haji kiran, muqtarinan, ya, dengan fi'il, ya, dengan perbuatan. Mana dia? Ya, beserta dengan diperbuatkan suatu itu. Maka niat wudu itu misalnya, iaitu bahawa mentawadu itu bahawa ada dot ke tu? Ada dot, ya? Sod tu ada dot, ya? Sod bukan sod, dot. Mentawadu itu menghendakkan dengan membasuh anggota wudu itu. Apa makna menghendakkan? Sengaja kepada, ya tak? Purposely. Kan kita kata sengaja aku ambil wudu, sengaja aku sembahyang, bukan tak sengaja. Kan ada orang tak sengaja, tersembahyang Allahu Akbar. Ngapa weh? Nantu benar. Pok tu lah. Allahu Akbar. Pok tu kata nantu aku yang baca. Tengah-tengah dunia dengan kata takbir, ya tak? Tengah dunia. Jadi
wudu itu menghendakkan dengan dia memang purposely, menghendakkan itu ada purposely. Memang dia hendak basuh sungguhlah muka tu untuk wudu. Bukan kerana untuk membuang enzim bukan kerana nak membuang anti kuman ke apa semuanya tapi purposely menghendaki dengan membasuh anggota wudu itu bersuci bagi sembahyang, bukan kerana nak melicitkan muka. Tidak. Jadi dia kena purposely untuk sembahyang. Basuh muka itu untuk sembahyang. Jadi dikata bahawa mentawaduk itu menghendakkan dengan membasuhkan anggota wudu itu bersuci bagi sembahyang. Daripada awal membasuh, pasang niat tu, masa mula-mula tu, bukan dah di tengah-tengah, bukan basuh apa itu baru pasang. Maknanya yang atas tadi dia mudah tak kena niat. Katalah kita basuh dari atas, yang ini kita tak pasangnya. Sampai ke bawah baru kita pasangnya. Yang ini tak kena niat. Jadi kena ulang naik ke atas tadi. Kena ulang naik ke atas supaya terkena niat. Ya, ini sebenarnya adalah kesan maknawi dipanggil. Ada kesan maknawi, maknanya ianya bukan main-main. Dia ada kesan maknawi dia. Yang wudu ni ada kesan maknawi dalam diri kita. Jadi kita berwudu lain dengan tanpa wudu jadi berwudu itu lain kesan maknawinya. Jadi sebab itu dia kata dengan dia kata awal membasuhkan anggota wudu hingga selesainya ada pasang niat itu, ada pasang niat itu sehinggalah selesai. Selesai anggota yang pertama. Dan adalah makna niat bagi segala amalan yang berhajat kepada niat itu seumpama yang tersebut itu dulu. Dan adalah makna niat orang Arab panggil niat, innamal a'malu binniyat. Jadi kalau satu dipanggil niat, dikata apa di situ, adalah makna niat bagi segala amalan yang berhajat kepada niat. Apa amalan yang tak berhajat kepada niat? Ada pun makan, minum, kita janganlah kita pasang niat pula. Saja aku makan kerana Allah Ta'ala, itu ada. Itu ada. Tapi kalau sekiranya adat itu kita pasangkan suatu niat untuk kuat beribadat, untuk maknanya mampu bangun subuh dan sebagainya, itu dia ada maknanya kita kata ada pahala yang berasingan, ada pahala yang berasingan. Jadi ada amalan yang berhajat kepada niat, seumpama puasa, seumpama sembahyang itu, seumpama wudu, seumpama yang tersebut itu apa dia? Sujud tilawahnya, sujud sejadah ke, sujud syukur ke, ataupun kita kata sembahyang senangnya, yang tersebut itu, ataupun wudu tadi, yang seumpama yang tersebut itu. Adapun seperti yang dikatakan, misalan niat wudu itu nawaitul wudu, contoh-contoh nawaitul wudu lillahi ta'ala, umumnya tak sebut rafa'al hadas, tak sebut istibahah lis-solat, tak sebut tajdid al-wudu. Dia pasang umum je, nawaitul wudu lillahi ta'ala. Boleh? Maknanya ini boleh pakai untuk rafa'al hadas, boleh juga pakai untuk istibahah lis-solat, mengharuskan sembahyang. Boleh juga pakai untuk tajdid al-wudu, iaitu untuk memperbaharui wudu. Itu niatnya nawaitul wudu lillahi ta'ala. Boleh juga secara umum. Secara umum. Atau umpamanya, misalnya nawaitul rafa'il hadas al-asghar, atau seumpamanya itu nawaitul wudu, maknanya nawaitul tajdid al-wudu, itu seumpamanya. Ataupun nawaitul wudu istibahah lis-solat, saja aku ambil wudu untuk mengharuskan sembahyang, atau umpamanya. Maka iaitu kerana hendak mentaswirkan niat pada hati. Taswir itu maknanya hendaklah kita gambarkan niat itu pada hati kita je. Bukan nawaitu tu. Benda tu kita ada dalam hati kita, qasadkan di dalam hati kita.
Tak payah nawa itu pun tak apa. Yang penting qasadkan dalam hati itu, mentaswirkan niat pada hati jua. Maka jika dikatakan yang seumpama nawaitu wudu, misalnya pada hati, yakni dilakukan segala hurufnya jua, ya, maknanya wudu itu, ya, wudu itu dilakukan dalam hati, ya, dan tiada jatuh pada hati menghendaki bersuci bagi sembahyang. Dia kata apa di sini apa? Misalnya pada hati, yakni dilakukan segala hurufnya jua, dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang. Itu nak cari noktah, nak cari noktah, ya. Nawaitu wudu misalnya pada hati, yakni dilakukan segala hurufnya jua, dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang, tiada sah wudunya, dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang, tiada sah wudunya. Bukan masalah baca pun, masalah nak noktah di mana dan macam mana nak bagi makna. Baca tu boleh. Dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang, dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang, dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang, dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang. Berhenti di situ. Tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang. Kok ada perkataannya? Macam mana? Dan tiada jatuh pada hati, gitu. Dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang, tiada sah hukumnya, dan dikiaskan niat dan amalan atas tersebut. Jangan lalu. Maksudnya apa? Dan tiada jatuh. Apa makna tiada jatuh? Makna tiada sah, tak boleh pakai. Bila sebut tiada jatuh tu apa? Tiada jatuh, tidak dikira, tidak dikira jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang. Dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang, tiada sah hukum. Dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci, dan tiada jatuh, ya, dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang, tiada sah wudu. Maknanya tak sah wudu orang yang tiada jatuh pada hati menghendak bersuci bagi sembahyang. Ia maksudnya dia nak ngabur kami ke buat apa ni? Tak ada, saja seronok. Saja seronok dia dah mengambil sembahyang, saja seronok, tak ada kait-kait dengan apa-apa pun. Saja nak sejuk-sejuk, hijau panas dia rasa hangat hijau ada. Hangat hijau. Tak ada kait-kait dengan sembahyang, tak ada kait-kait dengan apa. Gitu. Tiada jatuh pada hati menghendaki bersuci bagi sembahyang, tiada sah wuduknya. Kita berhenti di situ. Pasal saya tak berapa tak berapa tenang, tak berapa tenang untuk menyatakan
maksudnya di situ. Jadi kita berhenti ya dekat dan tiada jatuh pada hati menghendakkan bersuci bagi sembahyang, tiada sah wudhunya. Maknanya dia tak ada langsung pasang dalam hatinya nak kaitkan dengan ibadah, nak kaitkan dengan sesuatu. Jadi maknanya saja je, berapa kali sembahyang tak ada apa niat pun, saja je. Jadi tak sah fikir. Sebab maksud tak ada sesuatu jatuh dalam hati dia untuk kaitkan dengan sembahyang, kaitkan dengan pegang mushaf dan sebagainya. Jadi dia buat macam adat, tak ada kaitkan dengan sebarang ibadat. Jadi barangkali itu maksudnya. Namun saya tak begitu selesa lagi. Kita berhenti di situ. InsyaAllah kita cuba baca lagi pada masa yang akan datang pada minggu depan untuk kita cuba bagi kemenangan